sesetengah mahasiswa kita hari ini yang kita harap dapat menjadi pemimpin masa depan. Tapi kita tak naklah pemimpin masa depan tu rupanya bekas pembuli zaman APT dulu. Kebanyakan pelajar-pelajar ni mereka melepaskan dendam mereka kerana sebelum ni mereka dah kena. Pelakuan mencari pertolongan di kalangan orang Malaysia ni kurang. Dah parah baru nak cerita. Buli sampai jadi kes bunuh. Itulah realiti yang terpaksa kita hadapi hari ini. Apalah nak jadi dengan sesetengah mahasiswa kita hari ini yang kita harap dapat menjadi pemimpin masa depan. Tapi kita tak naklah pemimpin masa depan tu rupanya bekas pembuli zaman APT dulu. Dan kes Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain 4 tahun lepas sememangnya membuka mata rakyat Malaysia bahawa isu buli ni bukan isu yang boleh kita pandang sebelah mata kerana ia isu yang serius dan perlu ditangani dengan tuntas, insyaAllah. Jadi untuk tu Bola Bestari pada minggu ini kita nak berbincang, kita nak membicarakan isu ni, isu yang serius ni. Jadi kita bersama dengan dua orang kuat IPT. Yang pertama di sebelah saya di studio ketika ini YDP Kesatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Alif Aiman Rusli. Apa khabar? Aiman ke Alif? Aiman. Okey, Aiman. Apa khabar Aiman? Khabar baik. Dari UKM Dari UKM. Orang kuat UKM ni, insya-Allah. Baik, kita nak banyak soalan saya nak tanya. Dan di talian secara online kita bersama dengan tim Balandekan Pengajian Siswazah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Malaysia Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Zainal Madun. Assalamualaikum Dr. Zainal. Apa khabar? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama dengan Bola Bestari episod kali ini. Baik, sebelum kita bersama dengan doktor, kita nak bersama dengan Aiman dulu. Aiman. Okey Aiman, sebagai seorang pelajar IPT sendiri, seorang ketua juga dalam mahasiswa. Jadi Aiman perasan tak kes buli ni memang berlaku ataupun kes ni sebenarnya berlaku senyap-senyap ataupun kes ni sememangnya semua orang tahu dalam IPT? Baik, kalau daripada pandangan saya sebagai mahasiswa sendiri yang merasakan perkara ini secara kita panggil first hand lah. Saya tengok kalau di UKM sendiri kita tiada masalah buli yang sehingga menjadi kes pembunuhan sehingga jatuh disabitkan selama 304 dan sebagainya. Tapi saya lihat rakan-rakan saya pun yang berada di universiti lain pun dan ada yang di UKM, ada kejadian buli ni memang ada, kan? Cuma perbezaannya dekat UKM ni dan maybe banyak universiti lain juga, mereka dikenakan dengan jenis buli secara mental, bukan secara fizikal. Kalau fizikal ni kita tengok selalu kita tengok zaman sekolah itu fizikal, kan? Atau tapi sekarang ni dekat IPT saya tengok banyak yang buli secara mental. Secara mental. Yang tak nampak bukan secara fizikal lah. Bukan secara fizikal. Bukan sebagainya lah. Bukan yang pukul tapi secara memalaukan, secara tidak ingin berkawan. Sedangkan pelajar-pelajar IPT yang berada jauh daripada keluarga mereka, mereka ingin mempunyai teman. Teman itu tempat mereka bergantung. Tapi apabila teman mereka menghalang mereka atau tidak berkawan dengan mereka, memulaukan mereka, membuatkan mereka menjadi down, depressed dan stres. Itu yang saya nampak. Sebabnya kenapa berlaku dipulaukan macam itu? Selalunya kalau saya tengok pelajar-pelajar ni mereka ada perbezaan fahaman, atau mereka ada dendam. Saya tengok kebanyakan pelajar-pelajar ni mereka melepaskan dendam mereka kerana sebelum ni mereka dah kena. Pelajar-pelajar yang dulu junior dah naik senior, dulu mereka kena dengan senior dorang, kemudian mereka lakukan perkara tersebut kepada junior mereka, kan? Kalau contohnya kalau kita tengok dalam kes arwah Zulfarhan. Tapi kalau di UKM kita tengok pelajar-pelajar tersebut berbeza fahaman, tidak sehaluan. Jadi bila jadi macam tu mereka mengamalkan semangat asobiah, kan? Semangat berpuak-puak. Itu terjadinya buli, bagi saya buli secara mental. Buli secara mental, satu benda yang perkara yang baru saya dengar juga. Rasa ramai tak tahu juga mengenai buli secara mental. Selalu nampak dan buli secara mental ni macam severe juga, kan? Betul. Sebab dia scar ni tu tak nampak. Luka tu tak nampak banding dengan buli secara fizikal. Baik, kita tanya dengan doktor pula, Dr. Zainal. Kalau kita lihatlah kempen anti buli, doktor, memang banyak dah dibuat. Bukan di Malaysia, di seluruh dunia pun. Tapi biasanya dia difokuskan pada sekolah. Mungkin terlepas pandang kepada IPT.
Ada tak berlaku perkara ini? Mungkin memang terlepas pandang, orang tak sangka berlaku buli di IPT. Iyalah, pelajar sekolah ni dikatakan minor. Minor ini maksudnya mereka ni masih lagi dari segi psikologi ni perlukan peringatan dan sebagainya. Tetapi apabila kita masuk, kebanyakan yang masuk universiti dah 19 lepas matrik kan, dah lepas habis umur kanak-kanak. Dan apabila lebih umur kanak-kanak, dari segi undang-undang pun, dari segi agama pun, dari segi budaya pun dah ada dianggap sebagai orang dewasa. Jadi tak adalah mungkin kempen secara khusus. Tetapi saya tertarik yang Aiman cakap tadi, pelajar sendiri beritahu bahawa wujudnya tentang yang tadi, yang mental, yang perlu kita buatkan mungkin lebih besar sedikit tadi tentang kesihatan mental. Gangguan buli ni boleh menjejaskan kesihatan mental, bukan suka-suka je. Kau leftkan orang, pulaukan dia, tak cakap dengan dia, tak ada apa-apa. Sebenarnya ada apa-apa yang kita nak beritahu, dan dia bawa tadi kepada kesihatan mental. Kemungkinan kempen tu boleh dibesarkan ke arah itulah. Pandangan saya lah, bukan pelakuan buli tu jadi fokus, tetapi apa efek dia yang lebih nampak lagi lah. Ya. Betul. Sebab kebanyakan orang bila sebut buli, orang fikir tentang buli secara fizikal, pukul dan sebagainya. Orang tak nampak yang buli secara mental. Jadi Aiman, nak cakap lah budaya ragging. Jadi budaya ragging ni macam dah satu, dari dulu lagi kita tahu budaya ragging ni ada di IPT. Tapi sampai sekarang ke masih berlaku lagi ke budaya ragging ni? Baik, kalau di UKM kita ada Minggu Mesra Mahasiswa. Kalau di istilah kita, kalau secara umumnya kita tahu sebagai orientasi. Jadi budaya ragging ni kalau di UKM, saya dari tahun 1 sehingga sekarang saya tahun 3, dan saya pun handle secara terus dengan mahasiswa sendiri semasa MMM dan sebagainya. Tapi tiada bagi saya tak nampak langsung ada budaya ragging di UKM. Tetapi ada benda yang kita perlu halusi kat sini, di mana saya lihat rata-rata pelajar-pelajar yang ada budaya ragging ni, sebab diorang ada, macam yang saya cakap tadi, ada 2 port. Satu port pelajar atas atau senior, lepas tu kemudian pelajar bawah atau junior. Jadi bila dah ada 2 port ni, mereka jadi pelajar senior telah diajar atau telah ditindas sebelum ni. Kemudian mereka ingin menindas pula pelajar dia macam balas balik pula. Ini balas dendam. Balas dendam. Jadi balas dendam ni yang saya rasa seperti budaya yang telah ditimbulkan oleh dari zaman dulu. Jadi perkara ini yang perlu kita ubah semasa kita ingin melakukan satu kempen dan sebagainya. Jadi Aiman, kalau kita orientasi, ada yang katalah ragging ni masa orientasi nak biar junior tu hormat pada senior. Logik ke? Jadi saya rasa tentang kita nak hormat kepada senior ni sebenarnya more to tanggungjawab pihak pengurusan, pihak pentadbiran, di mana semasa orientasi di semua universiti pun cuba kita pantau bagaimana ingin kita sampai ke objektif kita buat Minggu Mesra Mahasiswa atau orientasi itu, supaya pelajar saling kenal-kenalan dan mereka dapat bersatu, itu objektif dia. Tetapi kalau kita tengok, jika mereka ingin ada autoriti, jika pelajar sini ingin ada autoriti kepada pelajar junior, jadi bagi saya itu adalah satu perkara yang salah, dan itu menjurus kepada perbuatan buli di kalangan pelajar IPT. Ya. Jadi Aiman sendiri ada tak sebarang pengalaman mengenai buli, ataupun orang lain pernah menceritakan pada Aiman sendiri? Jadi kalau ataupun mengalami mungkin kalau saya tidak mengalami secara teruslah. Okey. Tapi kalau kita tengok, saya sendiri mengalami boleh kata macam buli cyber. Di mana kita tengok pelajar-pelajar yang seperti biasalah kita tengok Kesatuan Mahasiswa atau Majlis Perwakilan Pelajar ni menjadi satu muka dekat universiti. Jadi bila ada pelajar-pelajar yang tidak berpuas hati dengan misalnya saya, mereka akan buat satu kenyataan di FB, di Instagram, di semua laman sosial. Jadi bila lah ni, ya betul. Dan kawan-kawan saya kata, Aiman tak payah tengok media sosial lah sekarang ni, slow down dulu sebab nanti kau depress, nanti jadi stres dan sebagainya. Jadi betul, itulah bagi saya mereka yang zaman di IPT ni, mereka buat lebih kepada bully cyber atau bully mental kan. Jadi saya tengok ada rakan saya juga yang
di UKM juga yang berbeza fahaman di kampus, dan mereka dipalaukan, dihalau daripada kelas masa kuliah sedang berlangsung dan sebagainya. Jadi ini yang saya nampak, apa yang saya rasa dan apa yang kawan saya rasa, itu yang saya nampak berlaku di IPT, di mana bully cyber dan bully mental dilakukan secara besar-besaran tapi orang tak tahu. Ya. Jadi Doktor Zainal, nak tahu juga mungkin doktor ada sebarang pengalaman mengenai mengendalikan kes-kes bully dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita? Ya, terima kasih. Pengalaman yang tadi sebut ragging tu pun ada juga tu. Tapi dulu kita katakan suai kenal lah kan, suai kenal. Adalah majlis-majlis yang dibuat. Saya lihat mungkin dia masih berlaku lagi sekarang ini, tapi dalam pelbagai bentuk cara yang lain lah kan. So sebenarnya suai kenal dalam bentuk ragging dan sebagainya, kebanyakannya lah dalam bentuk positif sebenarnya. Positif saya lihat, iaitu mungkin perlu memperkenalkan diri, perlu membuat tugasan-tugasan tertentu lah kan, tugasan tertentu, atau diminta untuk memberikan pertolongan tertentu atau membuat persembahan tertentu. Jadi kalau kita hidup dalam masyarakat pun sama juga, kita baru masuk tempat orang lain, tentulah kita kena terlibat tu, kadang-kadang buatlah kerja-kerja tas-tas tertentu, kan, orang muda ke orang baru masuk buat kerja kotor-kotor ni kan, kalau dekat taman ni kan, contoh, bukan kerja bully tu, tapi tu silaturahim kan. Tetapi ada segelintir sebenarnya, Adi ataupun Aiman mungkin boleh sahkan ada segelintir yang manipulasi ni sebenarnya. Dan setitik nila ni yang jatuh ni yang saya rasa yang memberikan impact ataupun kesan yang tak baik sebenarnya, saya tengok lah. Kan, sebab iyalah kebanyakannya melalui lah kan, kecuali yang dimanipulasi oleh kelompok yang tertentu ni, yang kita kata negatif, ekstrim kan. Yang lain-lain tu overall kita bila jumpa balik, okey, ingat lagi Abang Zainal suruh saya berkokok. Minta maaf lah. Berkokok lah. Cerita. Dia ingatlah balik suatu kenangan indah kan. Kerana ada sesuatu mungkin kesalahan dan sebagainya, itu merapatkan hubungan kita. Teringat dulu Abang Zainal suruh kita hafal nama naib chancellor pengetua kolej. Itu yang positif lah. Tak dapat kau kena nyanyi lagu Jamal Abdillah. Hiburkan saya sampai pagi. Contoh. Itu ragging yang terpimpin lah nampaknya. Yalah, kita pun manusia. Manusia kan. Takkan nak jadi malaikat je baik kan. Tetapi yang tu yang saya tengok, yang tu suasana tu, dan yang saya risau ni lately ni, yang Adi, yang senyap ni, yang kita risau ni sebenarnya, yang bila kita kaji kenapa kawan saya tak nak buat assignment dengan saya, kawan saya kata saya macam ni, kawan saya kata saya bukan kelompok dia, saya mungkin bukan dalam lingkungan dia, sama ada berdasarkan kepada kepandaian, kenegerian, kecantikan dan sebagainya. Banyaklah kategori ni, saya tak nak ulas satu-satu kan. Yang ni yang saya rasa perlu kita perhalusi lah, kerana mungkin ia memberikan lagi impact yang sangat berat lagi kan. Kalau sebut tentang pengalaman, saya lihat ia memberi kesan kepada bangsa. Ya, tentang pembuli pula. Yang pembuli ni yang sama ada secara mental ataupun secara fizikal yang membuli ni, adakah diorang sendiri sebenarnya ada masalah mental? Kurang kasih sayang ke macam mana? Ya. Ini satu soalan yang menarik jugalah kan. Kenapa dia sampai jadi macam tu Ya, ada banyak faktor. Saudara Aiman dah sentuh sikit tadi. Kerana dia tradisi turun-temurun, maka dia belajar
dia berkait juga dengan dendam tadi, belajar dari generasi ke generasi. Aku dah kena, dia nama dia social learning lah, walaupun santai-santai ni sikit lah, teori sikit lah ni dia belajar daripada persekitaran dia, maka okey turun, okey nanti turun sama ada bertambah kuat atau bertambah cair tu saya tak pasti. Daripada 70-an, 80-an tu sampai lah zaman saya 90-an, kemungkinan kalau duduk sama 3 generasi ni lebih kurang cerita dia, tetapi bentuk dia mungkin berbeza. Dia maknanya dia pelajari tu sebenarnya. Yang ni dikatakan putaran ganas. Yang kita risau akan kumpulan-kumpulan yang agak ekstrim ni, pelajar yang manipulate ni menguasai. Yang kedua mungkin juga faktor personality. Tadi pembelajaran, mungkin personality dia tu yang dikatakan inferior tu ada sikit, dan dia nak cuba tutup itu dengan menunjukkan superior. Ya. Rasa kuat bila dia bully orang. Ya, betul. Macam Aiman ni dia superior dalam bentuk jadi YDP. Pemimpin. Pemimpin dia sihat. Jadi dia cool aja. Apa ada masalah? Sebab saya set penghargaan ke diri, konsep ke diri saya, penghargaan saya tinggi. Jadi orang nak cabar saya cool. Orang nak kutuk pun cool lah. Apalah Aiman ni, kau tak buat kerja, dia cool lagi pasal Adi self esteem, self concept dia tinggi. Tapi orang yang ada sedikit inferior ni, cara untuk salurkan tu dia tak ada kekuatan. Dia tu yang ditunjukkan dalam kekuatan fizikal, seolah-olah dia tak ada kompetensi dan sebagainya. Dan juga sedikit tadi adalah pengalaman pahit zaman lepas. InsyaAllah. Sebenarnya bincang pasal psikologi ni lagi panjang sebenarnya. Dia punya pecahan itu kan. Okey, jadi pergi pada Amin dulu. Kalau di IPT lah kan, kalau ada kes-kes bully, orang mangsa-mangsa bully, jadi bagaimana saluran dia untuk mereka nak laporkan mungkin pada MPP? Ada saluran dia tu? Kalau di UKM kami mengambil pendekatan, kalau di UKM Kesatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia, kami membuat satu sistem. Ini memang bawah inisiatif kepimpinan pelajar tu sendiri. Kita buat satu sistem di mana kita akan bagi satu sistem aduan kepada pelajar-pelajar. Jika mereka ada atau diskriminasi, ada satu penindasan yang berlaku, mereka boleh laporkan kepada kami, dan kami sebagai Majlis Perwakilan Pelajar, kami akan siasat kes tersebut dengan kapasiti kami sebagai pelajar lah. Kemudian kami akan menyalurkan aduan tersebut kepada unit kaunseling UKM. Jadi di situ lebih banyak perkara yang baru kita tahu tentang banyak rupanya kes bully yang berlaku. Tapi kita tengok orang tak tahu yang shaming tu ialah budaya bully. Body shaming dan sebagainya. Kemudian kita tengok pelajar-pelajar yang disuruh untuk sebelum dia nak masuk persatuan apa-apa, mereka perlu buat satu aktiviti yang bagi saya agak pelik lah kan. Ada yang macam doktor cakap tadi, kena berkokok dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya bagi mereka ingat benda ni menguji jati diri kan. Kalau tengok di UPNM, mereka diuji mental mereka dengan fizikal mereka. Jadi pelajar-pelajar yang melakukan bully ni, mereka ingat dengan membuatkan perkara ini mereka dapat membina jati diri pelajar junior dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak. Sebab saya dapat aduan daripada banyak pelajar-pelajar yang ada di UKM khususnya, mereka mengatakan bahawa mereka tak boleh untuk bersama dengan kelompok-kelompok ini dan sebagainya, dan ditolak kan dan sebagainya. Jadi saya rasa sebenarnya MPP ni sepatutnya memainkan peranan yang penting di semua universiti. Saya rasa sepatutnya semua MPP ni mereka kena ada satu sistem macam yang kami buat di UKM. Kita buat satu sistem aduan, kita menjadi orang tengah antara pelajar dan pihak pengurusan. Baru kita boleh jadi satu betul nama dia perwakilan pelajar. Kita yang menyuarakan suara pelajar kepada pihak pengurusan. Bukan saja kita dah menjaga bahagian kebajikan dan sebagainya. Sebenarnya bahagian bully ni memang termasuk bawah kebajikan pelajar juga. Jadi dia masuk bawah jurisdiksi Majlis Perwakilan Pelajar di mana-mana universiti. Ya, Aiman, soalan tambahan lah kan. Selalunya kalau kita dengar bully ni selalu kait dengan lelaki. Betul. Perempuan pula macam mana? Ada tak kes bully kalangan perempuan? Perempuan dalam kes yang Aiman pernah mungkin dapat laporan macam saya tengok dalam kalau lelaki ni dia more to physical. Tapi kalau perempuan kita tengok mereka lebih terefek dengan emosi. Jadi kat situ kita tengok mereka
memalaukan pelajar-pelajar perempuan ini. Jika ini bukan geng-geng ke, ini bukan kelompok-kelompok mereka. Jadi kat situ saya tak tahulah kalau di UKM saya nampak lebih kepada mereka menggunakan secara sosial kan, secara sosial, dan kemudian akan efek dari segi mentalnya. Itulah dari segi yang saya nampak lah. Ya, itu dia. Maksud dia bersama-sama juga. Dua-dua jantina pun ada juga masalah dia. Bukanlah kata lelaki je, perempuan pun ada kes bully. Betul. InsyaAllah. Baik Dr. Zainal. Yalah, sejak berlakunya kes-kes bully sampai, ini bukan kes baru di UPNM dulu pun bukan kes baru. Sebelum ni pun ada kes-kes bully yang di sekolah-sekolah juga, yang sampai ada hampir meninggal dunia, ada yang meninggal dunia juga. Jadi kadang-kadang mungkin mak bapak ni rasa takut. Yalah, rasa macam boleh ke anak aku selamat ke kat IPT ni. Jadi apa fungsi warden ataupun pengawal di asrama ni? Apa yang boleh diorang lakukan untuk meyakinkan mak bapak yang anak mereka selamat? Ya. Saya yakin saudara Adi, setiap universiti atau institusi pendidikan lah mempunyai sistem dan cara yang tersendiri dalam mengawasi, memantau tingkah laku pelajar ni lah. Jadi kalau saya ambil UPM sebagai contoh, kita ada sistem kepengetuaan. Kita ada sistem fellow di kalangan pegawai, pelajar pasca siswaza dan juga pensyarah yang dapat membantu menjaga kebajikan, mengawal, menjaga kan keseluruhan, dan bukan saja dari segi keselamatan, juga tentang kebajikan pelajar kita kat sini lah. Jadi ada berlaku 1-2 kes tu, kemungkinan boleh dibuatkan kajian semula atau penambahbaikan sistem-sistem yang ada, cara-caranya supaya boleh lagi memantapkan lagi. Tapi satu perkara yang menarik, oleh kerana ni dah dewasa, saya sangat yakin peranan jawatan kuasa blok, peranan super senior yang dihormati, peranan SNPP, Majlis Perwakilan Pelajar di Kolej Kediaman dan sebagainya. Inilah sebenarnya pada saya Adi, mata-mata yang sebenarnya. Inilah sebenarnya. Yang support sistem sokongan di lapangan, di akar umbi, di ground, yang mungkin boleh memantapkan lagi. Saya rasa ini sistem pelengkap lah. Kita tak usah nak salahkan siapa-siapa. Sistem yang ada dah cantik dari segi pengurusan, tapi kita mantapkan sistem informal pada saya. Sistem yang tak langsung ni. Jadi insyaAllah kalau mak bapak yang dengar ni, sistem kita dah cukup baik dah. Jangan risau. Ada banyak saluran. Kaunselor kita ada. Malah sekarang ni kaunselor dah sampai diletakkan di Kolej Kediaman, di fakulti, untuk yang bertugas, yang boleh menyuarakan. Cuma pelajar perlulah sebagai orang dewasa. Satu lagi masalahnya di pelakuan mencari pertolongan di kalangan orang Malaysia ni kurang. Dah parah baru nak cerita. Aduh, ni dia malu ke, segan ke? Suka pendam dan juga lebih mementingkan orang lain, biar diri terseksa, tak asertif, pasif. Kemudian di samping faktor malu tadi, takut, padahal sebenarnya boleh je cakap dari segi anonymity. Mungkin Aiman boleh sahkan, beritahu je lah saya kena macam ni. Mungkin bukan surat layang tu, saya tak nak beritahu. Kalau nak, nanti saya boleh cerita secara terus. Kan? Saluran tu pun saya rasa diterima. Atau cakap dengan kaunselor yang boleh membuat tindakan pencegahan ataupun bantu kita macam mana nak uruskan dengan bully sosial ini. Bagaimana berhadapan dengan orang-orang macam ni, bagaimana untuk mempertahankan diri untuk jadi lebih asertif. Jadi sistem kita dah mantap. Doktor, mungkin saya boleh tanya mengenai hukuman pula pada pembuli ni. Dari segi IPT sendiri, apa hukuman yang biasa dikenakan kepada pelajar yang membuli? Ada. Sudah tentu ada. Dalam akta universiti, kolej universiti ada tentang perkara-perkara ni. Sudah tentu ada.
kan. Perkara dia ada 2 level lah, Adi, sama ada hukuman pentadbiran yang tertakluk kepada hukum-hukum kesalahan disiplin peringkat universiti yang diputuskan oleh Jawatankuasa Tertib Universiti, dan juga yang kalau melibatkan kriminal sudah jadi kepada kes polis dan kes pendakwa raya. Itu dah bawah section-section tertentu. Jadi gunakan saluran yang betul untuk buat laporan sebelum masalah parah. Ya. Sebelum baru kena sikit-sikit beritahu. Jadi yang pembuli ni pun kena nanti sikit-sikit jugalah daripada dah sampai serius kes jenayah, kandung kesisaan dan sebagainya. Itu respon saya lah. Maksudnya sistem semua sudah ada. Sistem dah ada. Betul. Cuma mungkin pelajar kurang cakna ataupun suka letak masalah di bawah kapet. Aman. Mungkin kita pun dah sampai penghujung ni lah, kan. Mungkin nasihat ataupun tips Aiman kepada orang yang dibuli, dan juga nasihat juga kepada orang yang membuli juga. Oh, okey. Baik. Jadi pertama sekali saya ingin memberi nasihatlah kepada pelajar yang dibuli. Okey, baik. Kalau sebenarnya ada satu kajian yang dibuat di UKM tentang buli cyber. Jadi apa yang saya baca di kajian tersebut ialah, yang pertama dia kata apabila kita dibuli atau kita di body shaming secara atas media sosial, kita boleh kalau boleh jangan respon, sebab kalau kita respon dia akan jadi lagi teruk kan. Sebab orang yang bila kita respon, orang yang tu yang membuli tu akan maklum balas balik. Jadi benda ni tak habis kan kita tengok. Yang kedua, terus hubungi satu medium yang boleh sampaikan suara kita kepada pihak pengurusan. Misalnya kalau di UKM, saya akan cakap hubungi MPP, hubungi KM cakap kat situ, kat sistem yang kita dah sedia ada, aduan bahawa kebajikan kata saya dibuli dan sebagainya. Kita akan kontak balik orang tu dan kita akan tanyakan tentang dia punya credential, dan kita terus bawa kes tu kepada pihak pengurusan. Dan yang ketiga sekali ialah hubungi unit kaunseling universiti masing-masing. Jadi macam mana pun, hebat macam mana pun KM expertise dia ada kepada unit kaunseling di setiap universiti. Jadi kat situ mereka akan tunjuk cara yang sebenarnya kita boleh gunakan untuk mengatasi masalah buli ini atau mengatasi masalah depresi dan sebagainya. Baik, untuk orang yang membuli, saya boleh cakap dalam surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang bermaksud, dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan jangan tolong menolong dalam melakukan kejahatan, serta bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya azab Allah itu amatlah berat. Jadi kat sini kita tengok Allah dah cakap kita kena tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Jangan kita apabila orang tu kita rasa kita superior dari orang lain, kan tak ada orang yang superior selain Allah Taala. Jadi bila kita rasa kita superior, kita nak bully dia. Kita rasa kita kuat, kita nak bully orang yang lemah. Jadi perkara ini perlu bagi saya perlu dihapuskan dari zaman sekolah pun, sebab kalau tak habis kat zaman sekolah naik ke IPT, habis masuk akan tak habis. Macam tu. Itu dia. Baik, penjelasan yang cukup jelas daripada kedua-dua panel kita. Terima kasih kepada Aiman dan juga terima kasih kepada Dr. Zainal atas penjelasan kita bersama dengan Bual Bestari. Kita haraplah kan dengan perbincangan ni kan ramai pihak yang dapat membuka mata, kerana banyak yang tahu, sebab mungkin selama ni dibuli tapi diam je kan. Betul. Kali ni mungkin dia tahu, rupanya boleh betul MPP, rupanya ada cara. Jadi janganlah simpan masalah tu, kita selesaikan masalah, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Aiman, terima kasih kepada Dr. Zainal kerana bersama dengan Bual Bestari pada minggu ini. Sebagai konklusinya, kita perlu mengatasi masalah buli dengan segera, kerana mahasiswa ni adalah masa depan kita, adalah pemimpin masa depan kita. Kepada yang dibuli, jangan sembunyikan masalah, jangan masukkan masalah bawah kapet, orang kata. Atasi masalah itu, laporkan pada pihak yang berkaitan, pihak berkuasa, pihak MPP dan sebagainya. Ada jalan penyelesaian, jangan teruskan biar diri anda menjadi mangsa. Kepada pembuli pula, nasihat saya, ketika anda membuli, anda bukanlah orang yang kuat, anda adalah orang yang paling lemah sekali, kerana Nabi SAW berkata orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Baik, sekian saja Bual Bestari pada minggu ini. Jangan lupa like, share dan share Bual Bestari melalui Instagram, Facebook dan YouTube GPS Bestari, Sinar Plus dan Sinar Harian. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.